Malaysia menerima anugerah pembangunan mapan dalam teknologi dan komunikasi ICT pada acara berasingan pada Perhimpunan Agung PBB. Hai. Okay. Sekarang ni kita mau bincang pasal kebaikan pengaruh ICT ke atas kesepaduan sosial di Malaysia. Betul. Kerana kebanyakan orang asyik bercakap tentang keburukan ICT tetapi mereka tak pernah ambil tahu tentang kebaikannya. Jadi, apa pendapat korang tentang pengaruh ICT terhadap kesepaduan masyarakat? Ya, saya pun mau tahu pasal perkara tu sebab saya baru bisa tengok berita tentang ada berkomunikasi di dunia cyber. Ia amat membantu bagi menyati sesama kita agar menjaga kelakuan diri dan menghormati orang lain di dalam talian. Aku pun dengar tentang berdakwah di alam maya dapat mendidik banyak golongan orang muda sekarang. Kerana golongan muda sekarang mudah untuk mendapat capaian internet dan juga teknologi mudah alih. Oleh itu, banyak pertanyaan dan juga persoalan dapat dijawab dengan lebih mudah dan juga lebih pantas. Maaf semua, aku baru habis main game. Kita bincang tentang apa ni? Zam, apa yang kamu tahu tentang pengaruh ICT terhadap masyarakat di negara kita, Zam? Aku rasa pengaruh media massa amat beza terhadap setiap individu sebab mereka ada perbezaan corak pemikiran, perbezaan sifat yang terkesan pada sikap, hubungan sosial dan perbezaan budaya pihak masyarakat. Jadi, kehadiran teknologi yang menghantar informasi secara maya yang disebar dengan mudah dan cepat akan cenderung kepada pengaruh peradaban masyarakat dan bangsa seperti corak pandangan, gaya hidup serta budaya suatu bangsa di Malaysia. Jadi kan, daripada perbincangan ini, kita dapat menerap kesedaran tentang kelebihan aktiviti secara maya, kemudiannya menerapkan nilai-nilai positif antara satu sama lain, meningkatkan kemahiran komunikasi dan pengongsian ilmu dan maklumat. Serta jangan lupa mengeratkan hubungan antara satu sama lain seperti kita buat sekarang. Kebaikan ICT juga boleh dilihat dari segi komunikasi, di mana kita boleh merapatkan jurang hubungan kekeluargaan atau persahabatan yang jauh. Dengan adanya aplikasi seperti Skype dan WhatsApp video call, kita dapat memupuk nilai kesyukuran dan kasih sayang. Ya, masyarakat pun kan akan lebih peka dengan perkembangan dan pergolakan dunia. Kita tak rasa ketinggalan pun untuk mengikuti isu-isu yang ada di dalam maupun di luar negara. Contohnya kes Islam Uighur di China. Lepas itu kan secara tak sengaja sebenarnya ICT ini dapat membantu dalam menjaga keamanan dan keselamatan negara. Sebab kes jenayah yang semakin berluasa di Malaysia ini dapat diatasi dengan bantuan ICT. Jangan lupa, pengaruh ICT pun ada kebaikan dalam pendidikan. Kita juga dapat mengetahui teknik pembelajaran secara online. Ini juga dapat menarik perhatian murid ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Dengan menggunakan aplikasi yang memaparkan imej atau visual yang menarik dan warna-warni kerana murid lebih cenderung dengan persembahan grafik yang tidak membosankan. Oleh itu, prestasi murid dapat ditingkatkan. Selain itu, dapat melatih murid lebih bersedia menghadapi masa depan pendidikan yang lebih mencabar dengan cara mereka kendalikan komputer dengan lebih efisien lagi. Seterusnya, bagi guru pula, ICT membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam bidang teknologi. Ini amat penting kerana guru perlu menghadapi murid abad 21. ICT juga akan memudahkan guru memberi tugasan dan membuat perbincangan dengan pelajar melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram. Seterusnya, bahan pengajaran yang telah disiapkan boleh digunakan pakai semula pada masa akan datang. Ini dapat menjimatkan masa guru untuk menyediakan bahan bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi bagi ibu bapa pula, mereka boleh mengakses sumber pengajaran yang sama seperti yang digunakan di dalam kelas. Ini dapat memudahkan ibu bapa dalam memantau serta melibatkan diri dalam menyokong pembelajaran anak-anak. Betul tu, kerana ICT sangat penting ketika era wabak COVID-19 sekarang. Ada satu isu semasa saya tengok tentang pembelajaran secara alam maya, iaitu merupakan satu solusi ketika menghadapi pandemik seperti ini. Dekat kelas akademik je. Kelas kemahiran pun dikendalikan dengan patuh SOP macam penjarakan sosial yang lebih efektif ataupun melalui apps macam Zoom ke Skype, Webex dan lain-lain.
Betul tu Kamila, ini dapat mengelakkan penglibatan aktiviti secara berkumpulan dan ramai. Jangan lupa, dari aspek perniagaan secara maya juga telah meningkat di Malaysia. Kerana ICT telah membantu para peniaga mendapatkan maklumat perniagaan kepada pihak pelanggan secara efisien, tepat juga pantas. Betul kan, Alvin? Betul, Najwa. Secara tidak langsung, masyarakat telah membantu syarikat untuk meluaskan pasaran ke seluruh pelosok dunia dan menjadikan satu sistem yang bersifat saling bergantung antara satu sama lain. Contohnya Foodpanda, GrabFood, Shopee, dan Lazada. Bersyukurlah kerana kita lahir pada zaman yang penuh dengan teknologi moden. Kami juga boleh mengadakan satu platform yang boleh digunakan di atas talian. Jika kamu semua perasan, terdapat pelbagai nilai-nilai dan etika yang dapat diperoleh dalam kumpulan kita pada hari ini. Contoh yang pertama iaitu altruisme, seperti Ustaz Abid Liu yang banyak memberikan bantuan kepada setiap masyarakat tanpa mengira bangsa dan juga agama. Yang kedua ialah hormat menghormati dengan menjaga adab dan juga perilaku ketika berada di dalam alam maya. Yang ketiga, semasa berinteraksi secara maya, kita kena menjaga pertuturan kita dan juga menggunakan gelaran yang sangat sesuai. Serta jangan lupa kita kena membantu antara masyarakat untuk membina kemahiran secara fizikal dan mental. Untuk poin kelima pula, semangat perpaduan juga adalah dalam membina ukhuwah dengan mencipta kenalan baru melalui platform di media sosial. Keenam, kejujuran di mana kita haruslah bercakap benar dan jelas bagi mengelakkan penyebaran berita palsu. Ini amat penting bagi golongan masyarakat kerana ia dapat memudahkan masyarakat mengakseskan semua maklumat dari hujung jari. Bukan itu saja, tetapi dapat membangkitkan semangat perpaduan dalam masyarakat bagi keharmonian negara. Aku setuju sebab ni pun boleh membina masyarakat yang mempunyai kepribadian tinggi dalam komunikasi secara maya. Memperkembangkan ilmu pengetahuan yang merangkumi asas politik, ekonomi dan sebagainya. Dan akhir sekali dapat meningkatkan perasaan ingin tahu atau inklusitif dalam diri masyarakat. Jadi kawan-kawan, bulan semakin terang, bayang kian jelas bahawa ICT memainkan peranan yang penting kepada masyarakat dan perpaduan di Malaysia. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia perlu menyokong usaha ini di samping mempersiapkan diri untuk menerokai pengetahuan baru mengenai ICT agar kita tidak dianggap sebagai kakak di bawah tempurung. Okay guys, kita Rogers mula di Webex. Bye-bye.